kan. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan, sebarang soalan ataupun anda ingin menyuarakan pendapat, anda bolehlah tuliskan di chat box tersebut. Jadi mudah saja, tuliskan nama, klik join dan anda bolehlah gunakan chat box itu sepanjang webinar ini dan saya akan cuba menjawab dari masa ke semasa. Ya. Jadi kalau tiada soalan pun, kalau ada pendapat, kita boleh berdiskusi, kita boleh berdebat pun tidak ada masalah. Okey, baik. Jadi tanpa kita melengah-lengah lagi, kita akan teruskan topik kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan arah sokongan dan rintangan. Baik. Okey, tapi pertama sekali kita kena cerita tentang disclaimer ya. Jadi di Trade Media, kami menyediakan platform pendidikan. Okey, jadi keputusan dagangan adalah 100% di tangan anda. Jadi sebagai pedagang dan sebagai pelabur, kita kena memahami risiko yang akan kita hadapi semasa berdagang. Jika kita ingin mendapatkan ganjaran, kita secara automatik akan berdepan risiko yang sama dengan ganjaran tersebut. Maknanya lebih besar ganjaran yang kita kejar, lebih tinggilah secara automatik risiko kita yang kita hadapi. Ya. Jadi kalau anda memahami risiko, barulah anda boleh berdagang dan berlabur. Okey, jadi kami menyediakan pendidikan, platform pendidikan untuk menyiapsediakan anda menghadapi cabaran di dalam pasaran kewangan, tetapi keputusan dagangan masih lagi di tangan anda. Baik. Okey, jadi kita teruskan dengan topik kita pada hari ini iaitu tentang arah sokongan dan arah rintangan. Jadi yang pertama sekali kita akan bercerita tentang definisi apakah itu arah sokongan dan arah rintangan. GM, apa khabar? First comment. Okay, thank you. Jadi selepas itu, arah sokongan dan arah rintangan, apa kita akan buat adalah kita nak menggunakan arah sokongan dan arah rintangan untuk mengenal pasti arah harga. Okay, di mana arah harga inilah kemungkinan harga akan berpantul balik. Ya. Kalau arah sokongan, harga akan pantul ke atas. Kalau arah rintangan, harga akan pantul ke bawah. Baik. Kemudian, seterusnya kita akan pelajari tentang pivot point. Jadi pivot point ini juga adalah salah satu cara untuk kita menentukan arah sokongan dan arah rintangan. Okey, ada dia punya calculation dan risau kita akan pergi satu persatu nanti. Baik. Kemudian, selepas itu bagaimana kita nak menggunakan pivot point untuk mencari arah yang berpotensi untuk menjadi arah sokongan dan arah rintangan. Dan akhir sekali kita nak sentuh sedikit tentang jenis-jenis pivot point yang lainnya. Jadi inilah yang akan kita cover pada hari ini. Baik. Arah siling. Ya betul, arah rintangan tu kita boleh katakan sebagai siling, arah sokongan kita boleh katakan sebagai lantai. Jadi di mana harga berpotensi untuk bertukar arah dan di situlah wujudnya peluang dagangan. Ya, GM? Baik. Jadi, kita buat mukadimah dulu, pengenalan tentang arah sokongan dan arah rintangan. Apakah yang dimaksudkan dengan arah sokongan dan arah rintangan di dalam pasaran kewangan? Baik. Okey, jadi dalam pasaran kewangan, kita lihat ya, harga naik, harga turun, okey, kemudian harga berpatah balik pada arah yang tertentu. Okey, jadi semua ni apakah maksudnya? Jadi sebenarnya apa yang sedang berlaku ya di dalam pasaran kewangan pada setiap tempoh, ya apa yang berlaku ialah pertarungan antara penjual dan pembeli. Okey, yang mewakili penjual adalah bank, yang mewakili pembeli adalah bull. Jadi sentiasa bertarung. Okey, dan bergantung pada siapa yang menguasai sesi itu, harga akan bergerak ke arahnya. Contohnya, bank sedang menguasai sesi jam 5 sekarang, bank sedang menguasai. Apa yang berlaku? Candle jam 5 sekarang ini akan menjadi candle bearish, candle berwarna merah, dan harga bergerak ke bawah. Sebaliknya, jika bull yang menguasai candle jam 5 sekarang ini, candle akan menjadi candle bullish, warna hijau, harga bergerak ke atas. Dan ini akan berlaku je pertarungan antara bull dan bear, penjual dan pembeli sentiasa berlaku sepanjang masa di dalam pasaran kewangan. Dan di sinilah kita akan mendapati support dan resistance. Okay. Di mana pertarungan berlaku dan di mana ada keputusan. Ada keputusan yang jelas siapa yang menguasainya. Contohnya, jika bear ataupun penjual menguasai, apa yang berlaku ialah kita berada di keadaan resistant. Maknanya kita nak naik tak boleh. Maknanya pada arah sini bear sedang menguasai, penjual sedang menguasai, harga akan bergerak ke bawah.
Kalau bull yang menguasai pada aras sesuatu, kita akan dapati harga tak boleh turun. Kita tak boleh melepasi aras ni. Ini adalah aras sokongan dan harga kemungkinan besar akan patol balik ke atas. Ya? Jadi secara basicnya inilah yang dimasukkan oleh aras sokongan dan aras rintangan. Okay? Support dan resistance. Baik. Jadi kita ambil contoh. Okay? Kita lihat pergerakan harga yang tipikal seperti ini. Dan kita cuba labelkan di mana berlakunya aras sokongan dan di mana berlakunya aras rintangan. Okey, jadi aras sokongan dan rintangan ni ialah di mana supply dan demand bertemu. Okey, ataupun di mana penjual dan pembeli bertemu dan sedang menentukan siapa yang menguasai aras tersebut. Okey. Jadi, aras sokongan ialah seperti yang kita dah sentuh tadi, okey, ia menghalang harga daripada terus menurun. Okey, itu adalah lantai ya GM. Kita nak jatuh ada lantai, kita tak dapat jatuh ke aras yang bawah, kita akan biasanya pantul ke atas. Dan kalau kita perhatikan di manakah berlakunya aras sokongan dalam contoh ini, okey, di sini. Okey. Di mana kita lihat harga tak dapat nak tembusi ke bawah. Okey, maknanya di sini apa yang berlaku? Di sini bull ya. Okey, pada aras ni bull sedang menguasai. Okey, harga nak turun ni tapi tak dapat pantul balik ke atas. Okey, nampak ya? Inilah kita masukkan sebagai aras sokongan. Okey, maknanya di sini bull sedang menguasai. Okey, pembeli sedang kuat. Sebaliknya kita ada juga aras rintangan ya, di mana di sini. Okey, di mana harga tak boleh nak mendebusi. Okey, di sini berlaku pantulan harga, di sini juga berlaku pantulan harga ya. Jadi kenapa penting? Okey, kita nak tahu aras sokongan di mana, aras rintangan di mana. Okey, sebabnya adalah kerana isilah tempat yang optimum ya untuk kita membuka posisi dagangan. Okey, jika kita dapat menentukan aras sokongan dan rintangan dengan tepat. Okey. Jadi maknanya aras ini, okay, ataupun kita boleh juga katakan sebagai zone ya. Okey, aras dan zone ini penting kerana ia berpotensi untuk berlakunya signal dagangan, okay, untuk jual ataupun beli. Okey, apa maksudnya? Kalau kita perhatikan, pada setiap rintangan adalah posisi yang baik untuk apa? Posisi yang baik untuk kita jual. Kerana kita menjangkakan harga akan turun ke bawah. Okay, untuk setiap aras dan juga zon sokongan, okay, ini adalah arasnya optimum untuk apa? Untuk posisi dagangan beli. Kerana kita menjangkakan harga akan pantul balik dan bergerak ke atas. Okay, nampak ya? Begitu juga untuk setiap rintangan dan sokongan yang seterusnya. Oleh kerana itu, pedagang dan pelabur akan sentiasa menggunakan pelbagai alat-alat indikator, ya, pelbagai alat-alat analisa teknikal untuk apa? Untuk cuba mengenal pasti potensi arah sokongan dan rintangan yang mungkin akan berlaku di masa hadapan. Kerana apa? Kerana ini adalah tempat terbaik untuk membuka posisi dagangan, jual ataupun beli. Ini adalah kepentingannya. Ya betul JM, buy low, sell high. Sekarang, kita dah tahu kenapa penting kita nak tahu tentang arah sokongan dan rintangan. Tapi, bagaimana kita nak menentukannya? Ini adalah the $1,000,000 question. Okay? Kalau mudahlah untuk kita menentukan arah sokongan dan rintangan, maknanya tak semua orang boleh buat duit. Okay? Tapi, realitinya tak semudah itu. Okay? Jadi, oleh tujuan itu, kita perlukan beberapa alat-alat ya untuk membantu kita menentukan arah sokongan dan arah rintangan. Okay. Dan, dalam topik hari ini kita akan gunakan apa? Kita akan menggunakan puncak dan dasar yang lepas ya, yang dah terbentuk untuk menentukan arah sokongan dan rintangan di masa hadapan.
Okay, itulah teknik yang kita gunakan. Okay, juga teknik yang paling common ya. Buy high, sell higher. Di dalam pasaran kewangan GM, if you make money, you are right. Okay, tak kisah anda gunakan teknik apa, indikator apa, kalau you are making money consistently, then you are right. Baik. Jadi kita gunakan teknik puncak dan dasar yang lepas, yang dah terbentuk, okay, untuk menentukan aras yang berpotensi menjadi aras sokongan dan rintangan. Okay. Jadi sekarang kita di mana? Sekarang kita di sini. Betul, ini adalah kita pada harga semasa. Jadi apa kita lihat? Kita akan lihat puncak dan dasar yang terbentuk di belakang. Okay, yang telah terbentuk di waktu yang lepas. Okay. Di sini, okay, kita labelkan ke semua puncak-puncak dan dasar yang terbentuk di lepas. Okay. Dan inilah aras-aras yang berpotensi menjadi sama ada aras sokongan dan aras rintangan. Okay. Jadi untuk kes sekarang ni, untuk kes kita, aras sokongan adalah puncak-puncak dan juga dasar-dasar, okay, yang berada di bawah harga semasa. Okay, maknanya di mana? Okay. Di sini. Okay, saya gunakan S ya sebagai sokongan. Okay, juga di sini. Okay, kenapa dasar pertama ni bukan aras sokongan? Kerana ia berada, okay, ia berada di atas harga semasa. Maknanya sekarang ni, segala puncak dan dasar yang berada di atas harga semasa itu adalah aras rintangan. Ya. Okay, ya. Okay, ini adalah rintangan. Ini juga ya adalah rintangan. Walaupun ia dasar, tapi dasar ni berada di atas harga semasa. Okay, jadi puncak kedua juga adalah rintangan. Okay, dan puncak ketiga juga, puncak pertama juga adalah rintangan. Okay, nampak ya? Okay, tapi ini bukan 100% betul ya. Ini adalah kita punya proyeksi. Okay, kemungkinan besar sokongan dan rintangan akan berlaku pada aras-aras ini ya. Dan ada sebabnya kerana aras-aras ini pernah diuji pada satu ketika dahulu. Ia merupakan aras yang signifikan. Okey. Baik. Okey, jadi kita dah tahu bagaimana ya kita nak menggunakan secara visual. Okey, kita nak menggunakan aras sokongan dan aras rintangan. Okey. Baik, jadi seterusnya pula kita lihat apakah ciri-ciri aras sokongan dan rintangan. Tapi sebelum itu apa kita nak buat? Kita lihat kepada contoh dahulu. Ya, jadi saya tahu ramai suka lihat kepada Bitcoin ya. GM. Double bottom. Belum lagi ni. Belum dapat confirmation lagi GM. Okey, baik kita lihat GM, kita lihat sama-sama, kita lihat kepada carta cryptocurrency. Saya tahu ramai sekarang sedang melihat cryptocurrency ya. Sebab kenapa sekarang ni sedang berlaku pullback. Okey, kita ada pergerakan yang besar ya yang berlaku sejak sejak bulan 7, 20 bulan 7 hinggalah pada 10 hari bulan 11 baru berakhir satu pergerakan uptrend. Sekarang apa kita nak buat? Kita tahu jelas sekarang apa yang berlaku. Jadi ini adalah pergerakan yang utama, pergerakan uptrend yang hari itu berlaku. Dan sekarang ni apa yang berlaku? Jelas sedang berlaku koreksi, betul? Sekarang sedang berlaku koreksi. Baik. Jadi persoalannya, adakah koreksi ini masih lagi ada momentum? Ada momentum untuk bergerak ke bawah, ataupun adakah ia sedang menghampiri mana-mana aras yang dia akan berpantul balik? Time raya buat duit. Belum lagi GM. Tapi mungkin kalau GM ambil ya peluang ini, mungkin boleh buat duit ya dengan kripto. Baik, sekarang kita nak tahu, apakah kemungkinan pergerakan ini akan berhenti di mana? Oleh itu, amat sangat berguna jika kita dapat mengenal pasti arah sokongan dan rintangan yang berpotensi. Caranya adalah bagaimana? Pertama sekali apa yang saya akan buat?
Okey, saya akan apa saya akan buat ialah saya akan tukar kepada line chart. Betul JM, patutlah. Okey, patutlah masa ni Bitcoin naik. Okey, sebab raya. Betul. Baik. Jadi, apa saya buat untuk menentukan arah sokongan dan rintangan? Kerana saya nak pertama saya nak buang noise, ya. Saya nak buang elemen-elemen harga yang bukan signifikan. Okey, maknanya apa? Maknanya contoh kita lihat di sini, okey, ada wick, ya. Ini semua adalah pergerakan yang tak signifikan. Okay, nampak ini wick yang panjang. Okey, tapi sebenarnya ini bukan pergerakan utama. Pergerakan utama adalah berada pada badan candle. Jadi untuk buang semua ini, apa saya buat? Saya akan tukar kepada line chart dahulu. Okey, dan melalui line chart ini, barulah saya akan menandakan arah sokongan dan rintangan yang berpotensi. Dan terus saya dapat, okey, di sini adalah aras apa? Okey, ini adalah aras, okay, nampak ya? Ini adalah aras rintangan, okey, harga berpatah balik. Okey, tak apa, saya tak labelkan rintangan atau sokongan dahulu. Saya hanya akan labelkan puncak dan dasar dahulu, ya. Okey, saya dapat satu puncak di situ. Dan terus saya akan labelkan puncak dan dasar yang utama, ya, di sini. Saya dapat lagi satu dasar, dua dasar, ya, yang jelas dan major. Di sini juga saya labelkan sebagai dasar, ya. Kemudian di mana? Di sini adalah puncak yang signifikan. Okey. Jadi sekarang ini adalah arah-aras yang bagi saya arah-aras penting. Okey, di sini juga adalah dasar, ya. Okey, saya tak nak dia terlalu convoluted. Okey. Dan juga di sini adalah di sini juga adalah puncak. Jadi saya labelkan. Saya labelkan puncak dan dasar yang signifikan, ya. GM. Betul. Kita kena dapat dengan jelas. Kalau kita nak lukiskan carta, kita buang dahulu. Kita buang dahulu noise. Kalau saya gunakan candlestick, boleh kita nak kesan puncak dan dasar, tapi tak setelah satu dia kita gunakan line chart. Tapi ini hanya untuk kita kena pasti puncak dan dasar. Jadi saya labelkan sekarang. Ini adalah dasar satu. Puncak satu. Dua. Ini adalah dasar tiga. Ataupun apa kita boleh buat, ini saya boleh sekalikan, ya, kerana ia berdekatan. Sepatutnya selepas puncak ada dasar. Untuk tujuan ini saya sekalikannya kerana ini yang bagi saya boleh katakan sebagai satu dasar. Kenapa? Secara sistematik, ya, selepas dasar ada puncak, lepas puncak ada dasar, lepas dasar ada puncak, dasar, puncak dan seterusnya, ya. Tolerance. Ya, kalau dalam pasaran kewangan juga, harga pun kita ada tolerance, ya, kerana kita tak boleh nak dapat betul-betul, ya. Sebagai contoh, kalau kalau contohnya dua puncak berada pada aras yang dekat sebagai ini, ya, ini bagi saya adalah aras yang agak jauh. Kadang-kadang kalau ia dekat lagi, saya akan sekalikan. Saya akan sekalikannya sebagai zon rintangan, kerana ia terlalu dekat. Tapi dalam kes ni, jaraknya adalah signifikannya saya asingkan. Baik, kita teruskan. Jadi ini adalah puncak yang kedua.
okey, dasar ketiga, dan puncak yang ketiga, ya, sebelum kita sampai ke harga terkini. Okey, baik. Jadi harga terkini di mana? Harga terkini kita di sini. Okey, ini harga semasa. Baik, ya, saya labelkan. Saya akan labelkan setiap arah-arah sini. Okey, puncak 2. Kemudian ini adalah dasar 3. Okey. Ini puncak pertama, saya labelkan. Dasar kedua. Okey. Dasar pertama. Okey, inilah dia Gunung Kinabalu. GM. Jadi, puncak-puncak dan dasar-dasar ini akan menjadi kita punya reference. Untuk kita menentukan aras yang berpotensi menjadi sokongan dan rintangan di masa akan datang. Baik, sekarang saya akan labelkan adakah ini rintangan ataupun sokongan. Pertama sekali saya lihat kepada dasar yang ketiga. Walaupun ia dasar tapi ia berada di atas harga semasa. Ini saya akan letakkan sebagai rintangan, ya. Ini adalah rintangan pertama. Pada arah sini. Nampak, ya? Kemudian puncak yang kedua juga adalah rintangan. Jadi itu juga adalah rintangan, saya labelkan rintangan kedua. Pada arah sini, ya. Kemudian yang terakhir ialah puncak yang ketiga menjadi rintangan yang ketiga. Jadi segala puncak dan dasar yang berada di atas harga semasa itu semua arah-arah potensi rintangan. Nampak, ya? Sekarang ni bila saya dah labelkan puncak dan dasar, saya dah boleh tukar balik kepada candlestick, ya. Baik. Sekarang ni segala puncak dan dasar yang berada di bawah aras harga semasa ini adalah aras sokongan. Jadi inilah sokongan satu. Dasar 2 adalah aras sokongan 2. Dan akhir sekali dasar yang pertama menjadi arah sokongan yang ketiga. Baik. Jadi sekarang ni kita masih lagi berada dalam pergerakan correction. Jadi persoalan sekarang, adakah correction akan berhenti di mana? Jadi kemungkinan besar arah-arah yang kebanyakan pelabur akan perhatikannya adalah sama ada sini. Correction akan sambung ke sini. Mungkin saya adjust sikit. Jadi mungkin pergerakan harga turun. Kena arah sokongan dan pantul ke atas. Sama ada jadi macam ni. Ataupun jika arah sokongan pertama tak balik, next level adalah mana? Arah sokongan yang kedua. Ini. Ataupun yang mungkin boleh berlaku kalau pergerakan ini ada momentum, ya, pergerakan koreksi yang ada momentum, ini boleh berlaku. Jadi ini adalah arah-arah penting yang kita kena tahu, yang kita kena labelkan untuk Bitcoin. Sama ada pergerakan yang ini atau pergerakan ini. Jika momentum pergerakan ke bawah masih ada. Maknanya jika harga dah menghampiri arah sokongan pertama, ya, dan kita dapati berlaku sama ada pantulan ataupun di sini yang berlaku signal pertukaran trend. Contohnya berlaku double bottom di sini, berlaku triple bottom di sini, ataupun berlaku inverse head and shoulder ke mungkin pada kerangka masa lebih kecil. Itu adalah satu signal yang kuat untuk kita apa? Untuk kita buka posisi beli pada arah sokongan satu. Ataupun momentum lebih kuat. Berjaya melepasi arah sokongan satu semasa harga Bitcoin menghampiri arah sokongan kedua ini, dan kita perhatikan jika berlaku sebarang signal pertukaran trend seperti yang saya sebutkan tadi, double bottom, triple bottom, inverse head and shoulder, itu adalah signal
okay, yang membolehkan kita membuka posisi beli pada sekitar arah sokongan yang kedua. Okay. Jadi ini pentingnya kita kena tahu arah sokongan dan rintangan yang berpotensi. Okay. Dalam banyak-banyak aras, ini adalah arah-aras yang berkemungkinan tinggi menjadi arah sokongan dan rintangan di mana harga akan berpantul dan di situlah harga yang optimum ya untuk kita membuka posisi dagangan. Okay. Baik. Okey, seterusnya sekarang kita lihat kepada ciri-ciri arah sokongan dan rintangan. Okey, iaitu arah sokongan dan rintangan boleh bertukar peranan. Okey, kita lihat bagaimana. Okey, contoh kita ada pergerakan seperti ini. Okay. Jadi, di sini kita ada arah rintangan. Okey, di sini kita ada arah rintangan di mana harga naik, kemudian kena arah rintangan berpatah balik ya. Tapi kemudian apa yang berlaku? Harga berjaya ditembusi ya di sini. Okey, dan apabila arah rintangan berjaya ditembusi harga, ada kemungkinan besar rintangan ini boleh bertukar peranan. Tukar peranan apa? Menjadi arah sokongan di masa akan datang. Sekarang di sini, lihat. Okay, yang tadinya merupakan arah rintangan, sekarang okay, menjadi arah sokongan. Okay, harga turun, kemudian kena arah sokongan, pantul balik ke atas. Okay, nampak ya? Jadi, oleh itu, okay, ini penting ya, aras rintangan yang telah terbentuk sentiasa diperhatikan oleh pedagang. Okay. Sebagai apa? Sebagai arah sokongan yang berpotensi di masa hadapan. Ya. Jangan kalau kita lihat rintangan ini dah berjaya ditembusi, kita lupakan. Tak, kita masih lagi letak di dalam carta kita kerana ada kemungkinan di masa hadapan aras yang sama yang dahulunya rintangan boleh bertukar peranan menjadi arah sokongan di masa akan datang. Ya, ini adalah fenomena role reversal. Okey, dan kita lihat tadi pada carta Bitcoin tadi saya rasa ada ya berlaku di mana bertukar peranan ya. Baik. Okey. Ataupun saya pergi ke carta Ethereum. Okey, mungkin di sini ada. Cantik di sini ada. Okey, jelas sekali kita ada role reversal. Okey, baik. Sekarang perhatikan okay, apa yang berlaku di sini. Okey. Okay, ini adalah puncak. Ini adalah dasar. Okey. Kemudian puncak. Kemudian lagi sekali berlaku dasar ya. Okey, sekarang saya nak labelkan aras-aras ini. Okey, saya tukar seperti biasa. Saya akan tukar kepada line chart. Okey, kerana saya nak buang unsur-unsur noise. Okey, saya ambil pergerakan harga utama saja. Okey, jadi ini adalah aras puncak ini. Okey. Ini adalah aras dasar di sini. Dan kita lihat apa yang berlaku di sini. Okey, saya tukar balik ke carta candlestick. Okey, jadi pada ketika ini adalah apa? Ini adalah rintangan tu. Okey, rintangan. Kenapa? Harga naik, tak dapat melepasi, kemudian turun balik. Okey, kemudian harga turun balik. Okey,
Tapi selepas harga berjaya melepasi aras rintangan ini, okey, harga berjaya menembusi di sini, apa yang berlaku? Okey. Aras yang sama, yang dahulunya rintangan, sekarang ini menjadi apa? Lihat, harga turun, kena aras yang sama, tetapi kali ini bukan berfungsi sebagai aras rintangan, tapi berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai aras sokongan. Okey, ini adalah contoh klasik pertukaran peranan. Okay, nampak ya? Sekarang ini menjadi aras sokongan. Okey, jadi inilah contoh klasik daripada rintangan menjadi sokongan. Okey, ini adalah fenomena yang kita namakan sebagai apa? Fenomena role reversal, bertukar peranan. Okey, nampak ya? Okey, tapi bukan itu saja. Kita juga boleh melihat macam mana daripada ini adalah rintangan bertukar menjadi sokongan. Terbalik pun boleh juga, daripada sokongan menjadi rintangan. Kita lihat. Masih lagi bertukar peranan tapi terbalik. Daripada arah sokongan di sini, kemudian menjadi arah rintangan. Di sini kita lihat harga turun, kena arah sokongan, kemudian patah balik ke atas. Kemudian di sini harga berjaya menembusi arah sokongan, tapi kita tak lupakan terus arah sini. Kita simpan lagi, kita masih letakkan pada carta kerana kemungkinan di masa hadapan aras yang sama boleh berfungsi, tetapi berfungsi sebagai aras rintangan, ya. Seperti ini. Di sini menjadi aras apa? Menjadi aras rintangan. Okey. Jadi lagi sekali, arah sokongan yang terbentuk diperhatikan oleh pedagang sentiasa kerana boleh menjadi aras rintangan yang berpotensi di masa hadapan. Okey. Dan saya cuba cari kalau ada contoh ya kali ini daripada arah sokongan menjadi rintangan. Okey, saya rasa ada pada carta yang sama tadi, daripada sokongan menjadi rintangan. Okey, di sini kita ada contoh klasik yang berlaku pada saham Alibaba. Okey, masih lagi jatuh lah hingga ke hari ini. Wah, ini dah banyak diskaun lebih daripada 60% dah ni Alibaba diskaun. Okey, kalau saya memang berminat nak beli Alibaba pada harga diskaun ni. Okey, tapi tak apa, itu cerita untuk lain hari. Sekarang kita nak belajar tentang pertukaran peranan antara aras sokongan dan rintangan, ya. Okey, baik. Jadi, di mana? Sambil dapat lihat yang berlaku. Okey, pertama sekali saya akan tukar kepada carta
Okay, saya akan tukar kepada carta barisan. Okay, kemudian saya labelkan. Okay, ini adalah dasar, ini adalah puncak. Okay. Okay, jadi saya labelkan arasnya berada pada aras lebih kurang sama. Okay, sebelum saya lupa, saya labelkan dulu ini adalah sum Alibaba. Okay, dah lama dah downtrend. Kesian Jack Ma, dah lama dia punya karya syarikat kena macam ni. Baik, jadi inilah carta harian. Carta harian ni apa? Carta harian. Okey, carta harian. Lihat, harga turun. Okey. Kemudian naik balik. Okey, ini adalah aras sokongan. Okey, pada ketika. Dan kemudian harga berjaya melepasi aras sokongan ini, tapi kita tak melupakan aras sokongan kerana apa yang lihat kita berlaku seterusnya ialah di sini harga naik. Okey, harga naik. Kemudian kena pada aras yang sama, tapi kali ini arah yang sama menjadi aras rintangan, menghalang harga untuk terus naik ke atas. Okay. Dia turun balik sebulan. Maknanya pada ketika ini apa yang berlaku ialah arah yang sama tadi, yang dahulunya rintangan, sekarang menjadi yang dahulunya sokongan, sekarang menjadi rintangan. Okey, lagi satu contoh bertukar peradan. Okey, daripada aras sokongan kali ini menjadi aras rintangan. Okey, nampak ya? Okey, baik. Seterusnya, kita lihat apa lagi yang kita boleh gunakan untuk aras sokongan rintangan, iaitu kita boleh buat apa? Kita boleh menggabungkan kombinasi puncak dan dasar. Ya, jadi ini adalah proses apa? Ini sebenarnya adalah proses bagaimana kita nak mengasingkan. Okey, manakah kalau kita lihat tadi ada banyak aras. Ya? Kalau kita lihat pada sebagai contoh, pada carta Bitcoin tadi, kita ada banyak aras. Kita nak tahu dalam banyak-banyak aras ni, aras mana yang paling kritikal ya ataupun yang paling penting. Okey, untuk tujuan itu kita akan gunakan teknik ini. Teknik apa? Teknik kombinasi puncak dan dasar. Jadi apa yang kita buat? Okey. Jadi pertama sekali kita akan tentukan kerangka masa ataupun time frame untuk kita berdagang ya ataupun kita melakukan analisa. Maknanya seperti yang saya lihat di sini, time frame yang saya akan gunakan adalah sebagai contoh daripada sini hinggalah kepada harga semasa ya. Jadi saya hanya akan consider dalam kotak ini saja. Okay, tak melebihi daripada. Kalau tidak, kalau saya consider sampai belakang ni penuh nanti saya punya carta dengan aras-aras. Okay, jadi saya kena hadkan. Okay, manakah kerangka masa yang saya akan gunakan untuk analisa saya. Okay, buat ketika ini. Okay, jadi saya pilih antara dua garisan biru ni. Okay, itu langkah pertama. Kemudian saya akan tandakan aras yang tertinggi
dan aras yang terendah dalam kerangka masa tersebut. Okey, jadi aras terendah adalah all time low di sini, aras tertinggi adalah all time high di sini. Okey, balik kepada Bitcoin tadi, maknanya saya kena label balik. Jadi aras all time high adalah di sini. Okey, aras yang tertinggi. Okey. Saya kena alihkan. All time high di sini. Kemudian dasar pertama adalah dasar yang juga merupakan all time low. Okay, yang paling rendah, okay, aras yang paling rendah antara dua garisan ini. Lagi sekali saya hanya akan consider apa yang berlaku dalam ini saja. Baik. Okay. Kemudian apa yang saya lakukan seterusnya ialah saya akan tandakan semua aras-aras puncak dan dasar yang terbentuk dalam tempoh ini. Okey, maknanya saya akan tandakan kesemuanya. Maknanya saya ada lagi beberapa aras yang saya perlu tandakan. Okey, di sini saya kena tandakan. Okey, nampak ya? Okey, jadi lepas kita ada dasar, kita kena ada puncak. Okay, kemudian kita kena ada dasar. Dasar seterusnya saya akan gunakan. Okay, dasar seterusnya adalah di sini. Okay, jadi ini adalah kesemua puncak dan dasar yang saya akan consider dalam pergerakan sekarang ini. Okay, jadi saya akan labelkan lagi sekali. Jadi dasar pertama, puncak pertama, okay. Kemudian ini saya tukar jadi puncak kedua. Okay, ini pula akan jadi puncak yang ketiga. Okay, dan sekarang saya akan labelkan aras-aras. Okay, jadi untuk dasar pertama, arasnya adalah lebih kurang di sini. Sekarang saya ada tambah lagi satu, aras, iaitu aras sokongan. Okay. Jadi saya akan labelkan balik. Jadi ini akan menjadi aras sokongan yang ketiga, melambangkan dasar pertama, dan ini adalah aras sokongan yang keempat. Okey, sekarang apa saya buat? Sekarang saya akan menggunakan teknik kombinasi puncak dan dasar. Tujuannya saya nak tahu antara semua aras-aras rintangan dan sokongan ini, mana yang paling penting. Okey, jadi langkah yang keempat ialah, saya labelkan kesemuanya. Langkah yang keempat ialah, aras di mana puncak dan dasar berkumpul adalah aras yang lebih signifikan. Okey, maknanya di mana? Untuk kes contoh ini adalah dasar ketiga dan puncak yang kedua, kerana kedua-dua ni berkongsi aras yang sama. Maknanya aras inilah aras yang paling signifikan. Okey, yang paling penting dalam contoh ini. Okey, kalau kita lihat pada carta Bitcoin sekarang ni, aras mana yang paling penting? Okey, saya lihat aras yang paling penting adalah aras sokongan yang kedua. Kenapa? Saya ada dasar yang kedua dan puncak yang pertama di aras yang lebih kurang sama. Okey, jadi aras sokongan yang kedua lah yang saya paling utamakan. Okey, kalau aras sokongan yang kedua akan menjadi sokongan, mana inilah yang akan menjadi sokongan yang paling berkemungkinan tinggi. Okey, antara sokongan pertama, sokongan kedua yang paling berkemungkinan tinggi, okey, menjadi realiti, ya. Baik. Jadi pergerakan yang kedua
adalah pergerakan yang mungkin lebih realistik daripada pergerakan yang pertama. Ya. Kalau kita ikutkan mana arah sokongan dan rintangan yang paling penting. Dalam kes ini, yang paling penting adalah arah sokongan yang kedua. Okay, dua aras ini, okay, aras puncak 1 dan aras dasar 2 berada pada aras yang sama. Baik. Okey. Andai kata, tak cukup. Andai kata tak cukup, kita nak tambah lagi. Kita nak tambah lagi indikator ya untuk kita nak asingkan lagi mana arah-aras yang lebih penting. Apa kita boleh buat? Kita boleh lihat kepada langkah yang seterusnya di mana kita menggunakan kombinasi moving average pada arah sokongan dan rintangan. Katakan kita ada pergerakan seperti tadi, kita dah labelkan ke semua arah-aras penting daripada all time high, all time low dan semua puncak dan dasar di antaranya. Kita dah labelkan ke semua. Sekarang yang kita nak tambah lagi indikator untuk kita mengasingkan lagi mana satu yang lebih penting antara arah-aras berikut. Kita gunakan apa? Kita gunakan moving average. Jadi kita akan tambahkan dua moving average. Kita tambahkan exponential moving average 20 dan juga exponential moving average 55 pada carta. Seperti baik, jadi saya tambahkan. Pada carta berikut tadi saya tambahkan insert indicator trend moving average. Jangan lupa tukar exponential ya. Jadi yang pertama ialah moving average 20. Saya sediakan warna merah. Kemudian saya tambahkan lagi satu, insert indicator trend moving average. Kali ini moving average 50 pula. Saya pilih warna biru lah. Sorry, bukan 50 ya, 55. Baik. Sekarang kita dah lihat dah ada beberapa calon-calon untuk arah sokongan ataupun rintangan yang penting. Jadi apa saya buat sepada api dulu. Saya tak kita confuse nanti. Jadi saya akan tandakan setiap aras ini. Jadi exponential moving average yang 20 ya, EMA 20, saya tandakan berada di sini. EMA 20. Berada di sini. Saya alihkan aras rintangan ke belakang. Dan bagi saya, EMA 20 dan aras rintangan pertama adalah berdekatan. EMA 20 dengan dasar ketiga adalah berdekatan. Jadi saya boleh sekali kat ini sebagai satu aras. Bermakna sekarang aras rintangan pertama dah menjadi aras rintangan yang penting ya, dah ada dua. Ada dua item yang menyokong aras rintangan pertama, exponential moving average 20 dan juga dasar yang ketiga. Tapi saya ada satu lagi aras, iaitu aras di sini ya. Ini adalah aras apa? Aras exponential moving average 55. Garisan biru tu. Sekarang ni aras sokongan saya yang pertama ialah di sini. Betul-betul sikit je, beberapa pips saja di bawah harga semasa ya untuk EMA 55. Kemudian aras sokongan saya yang kedua adalah di sini. Bermakna sekarang ni ini menjadi aras sokongan yang ketiga. Dan dia masih lagi penting ya kerana ada dua item yang menyokongnya. Ini adalah aras sokongan yang keempat. Dan akhir sekali aras sokongan yang kelima di sini.
Jadi ini caranya. Kita menggunakan arah sokongan rintangan dan selepas itu kita menapis mana arah sokongan rintangan yang lebih penting. Untuk Bitcoin, untuk carta harian, aras yang paling penting adalah aras rintangan pertama kerana ada EMA 20 dan dasar yang ketiga. Di sini nampak ya dasar yang ketiga di sini. Kemudian arah sokongan yang ketiga. Kenapa? Disokong oleh dasar kedua dan puncak pertama pada aras yang sama. Okey. Jadi dua aras ni yang pedagang dan pelabur akan utamakan. Lagi-lagi aras yang dekatnya, aras rintangan pertama yang sangat dekat dengan harga semasa. Okey. Berjaya atau tidak harga melepasi aras rintangan ini. Jika ya, kita menjangkakan akan membuat pergerakan ke atas yang besar. Okey. Jika tidak, kita menjangkakan harga akan bergerak menghampiri arah sokongannya. Jadi kenapa ada arah sokongan tinggi adalah arah sokongan yang kuat. Okey, kuat dan penting. Baik. Okey, nampak ya? Baik, jadi tunggu kita teruskan lagi kepada pivot point dan kepada jenis-jenis pivot point lain. Okey, kita akan berehat dulu seketika, tapi jangan risau, kita akan sambung semula dan kita akan lihat lagi satu contoh yang kita buat semua ni lagi sekali pada contoh carta yang lain yang kita dapat lihat dengan jelas apakah langkah-langkah untuk kita menentukan arah sokongan dan rintangan yang berpotensi dengan menggunakan aras puncak dan dasar yang tengah berlaku. Okey, jadi sekarang kita berehat dulu dan kita kembali selepas. Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia di mana kita bincangkan daripada perkara yang asas dalam pasaran kewangan hinggalah kepada perkara-perkara yang lebih advance termasuklah analisa fundamental yang kita dah khatam dalam minggu lepas, analisa teknikal yang kita sedang pelajari sekarang. Ini juga merupakan buku yang paling tebal ya, okay, di dalam silibus Tradepedia. Dan kemudian kita akan belajar seterusnya nanti bagaimana nak mengawal emosi, bagaimana nak menguruskan wang, maknanya menguruskan risiko, hinggalah cara kita nak membina sistem dagangan kita sendiri. Semuanya kita cover di bawah Tradepedia. Dan hari ini kita bercerita panjang tadi tentang apa? Tentang aras sokongan dan aras rintangan. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada carta, kita pergi mana-mana bursa, kita pergi pada mana-mana broker. Okay, kita akan dapati perkara seperti berikut ya. Banyak skrin, okay, banyak carta, okay, kemudian kita lihat harga ini akan pantul ke atas dan bawah. Okay, kenapa ia pantul? Okay, kenapa ia adalah kerana kemungkinan besar di situlah berlakunya arah sokongan dan juga aras rintangan. Okay, maknanya dalam pasaran kewangan ada arah-aras di mana okay, pertarungan antara penjual dan pembeli, okay, antara bear dan bull, okay, ada keputusan. Ya. Kalau bertarung, kemudian bull menang. Okay, maknanya ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi arah sokongan. Harga tak boleh turun kerana kuasa beli kuat daripada bawah. Okay, ini adalah arah sokongan, harga akan pantul ke atas. Sebaliknya, jika bear yang menang, si penjual yang menang, yang menguasai aras tersebut, apa yang berlaku ialah harga tak dapat nak menembusi aras ini. Ini adalah arah sokongan kerana kuasa jual kuat ya, datang daripada atas, datang daripada bear menolak harga ke bawah. Akhirnya harga tak boleh lepas, harga pantul ke bawah. Ini adalah konsep ya, arah sokongan dan aras rintangan. Aras di mana penjual dan pembeli bertemu, aras di mana supply dan demand bertemu dan siapa yang pemenang akan menentukan arah pergerakan harga pada arah tersebut ya. Okey, dan oleh sebab itu ini menjadi arah yang sangat-sangat penting bagi pedagang. Kenapa? Aras inilah yang akan kita gunakan untuk membuka posisi jual ataupun beli. Kita akan membuka posisi jual di mana kita membuka posisi jual apabila kita dah kena pasti aras rintangan. Kenapa? Kerana kita menjangkakan harga akan berpatah balik ke bawah. Okey, di manakah aras yang sesuai untuk kita buka posisi beli? Kita buka di aras sokongan. Kenapa? Kerana kita menjangkakan harga akan pantul balik ke atas. Ya, seiring dengan niat kita nak beli pergerakan harga yang menaik untuk membuat keuntungan. Okey, baik. Jadi kita dah tahu tentang ciri-ciri aras sokongan rintangan, boleh bertukar peranan, kemudian bagaimana kita menggunakan puncak dan dasar yang telah berlaku untuk menjadi reference di mana kemungkinan akan berlakunya aras sokongan dan rintangan di masa hadapan.
Baik. Jadi kita dah lihat satu contoh tadi, kita lihat contoh bagaimana kita menggunakan kombinasi ya. Kita menggunakan kombinasi moving average. Okey, kita gunakan kombinasi moving average, kita gunakan kombinasi puncak dan dasar untuk menentukan aras mana yang lebih penting. Okey, dalam contoh ini, dalam banyak-banyak aras ni ya, 1 2 3 4 5 6 7. Dalam 7 aras ini, aras mana yang lebih penting? Kita boleh labelkan dengan bagaimana banyak item berkumpul pada satu aras. Okey, sebagai contoh, pada aras sokongan 3. Okey, kita ada apa? Kita ada exponential moving average 55. Okey, mungkin saya kena label ni. Ini adalah EMA 55 dan garisan merah ni adalah EMA 20. Okey, baik. Kenapa aras sokongan yang ketiga ini penting? Kerana kita ada bukan saja EMA 55, kita juga ada apa? Kita juga ada dasar di sini ya. Dua item yang menyokong ini adalah aras sokongan yang signifikan ya. Kenapa aras sokongan? Kerana ia berada di bawah harga semasa. Kemudian, apakah aras sokongan yang signifikan seterusnya adalah di sini. Okay, di sini kita ada 3 item yang menyokong ya. Pertama sekali kita ada apa? Okay, mungkin saya kena padam dulu. Okay, lagi sekali. Ini saya padam. Okay, aras yang ketiga ini penting. Kemudian aras sokongan yang kedua pun penting. Kenapa? Ada 3 item yang menyokong. Pertama kita ada exponential moving average 20. Kemudian kita ada dasar di sini. Kemudian kita ada apa? Lagi satu, kita ada puncak di sini. Okay, jadi 1, 2, 3 item menyokong dan antara aras-aras ni, aras yang paling penting adalah yang pertama aras sokongan 2. Lagi banyak item yang berkumpul pada satu aras, lagi pentinglah aras. Aras sokongan kedua ada, saya kasih 3 bintang. Kerana apa? Ada 3 item yang menyokong. Kemudian diikuti dengan aras sokongan yang ketiga, ada 2 item, saya kasih 2 bintang. Dari segi kepentingan. Okey, dan yang lain semua masing-masing ada 1 saja. Jadi saya kasih 1 bintang untuk setiap satu yang lain. Okey, kerana hanya ada 1 item yang menyokong aras tersebut. Okey, nampak ya bagaimana kita mengkategorikan aras-aras mengikut kepentingan. Okey, kesimpulannya di sini. Tahap signifikan di mana? Ialah di mana puncak dan dasar dan juga moving average berkumpul adalah lebih signifikan. Okey, seperti apa yang berlaku pada aras sokongan yang kedua dan apa yang berlaku pada aras sokongan yang ketiga. Okey, sekarang kita cuba buat proses yang sama, tapi kita buat pada carta yang baru ya. Kita buat pada carta Apple. Ini adalah Apple. Okey, dan ini adalah carta harian. Satu. Baik. Okey, jadi apakah langkah-langkahnya? Kita refresh balik. Langkah-langkah untuk kita melakukannya adalah seperti berikut. Okey, pertama sekali kita tentukan kerangka masa ataupun time frame. Okey, untuk kita berdagang. Okey, kita hadkan. Kalau terlalu banyak, okey, terlalu panjang, okey, kita risau nanti terlalu banyak aras-aras, okey, jadi rojak kita punya carta. Jadi kita hadkan. Kita fokus kepada area yang terdekat dengan harga semasa. Okey, jadi untuk contoh di sini Apple, okey, saya akan ambil untuk memudahkan saya daripada mana? Daripada sini. Ini terpulang ya kepada individu. Saya akan ambil daripada sini hinggalah ke sini ya, ke harga semasa. Ini akan menjadi saya punya. Okey, ini tingkap saya. Okey, apa yang saya nak lihat adalah cuma di sini. Yang belakang tu saya akan
abaikan. Okey, satu, terlalu jauh dengan harga semasa. Yang kedua, kalau saya include sekali, bayangkan ini semua ni, okey, puncak dasar, nanti penuh nanti. Saya punya arah-arah di sini. Okey, saya pun akan pening kepala nanti. Okey, oleh itu supaya kita kena hadkan kita punya kerangka masa. Okey, jadi kita dah hadkan, saya akan zoom in. Okey, jadi saya hanya akan consider di sini. Okey, tadi dah hilang di sini, saya letak saya punya label di atas. Okay, saya akan consider pergerakan harga antara dua arah sini. Okay, hinggalah ke hari semasa. Okay. Baik, sekarang saya kena labelkan apa? Saya kena labelkan aras all time high. Okay, dan juga all time low. Jadi untuk memudahkan saya, kerana saya nak buang ke semua elemen-elemen noise ni, ini weak panjang sangat ni, ini bukan pergerakan yang signifikan. Okay, pergerakan yang penting adalah badannya. Jadi saya nak buang bayang ini, okay, saya menggunakan carta garisan. Baik. Okay, sekarang seperti ini. Okay, jadi saya ada harga semasa di situ. Ini, okay, saya mula di sini ya. Okay. Dasar. Puncak. Ini saya boleh katakan sebagai dasar. Okay, antaranya yang paling rendah saya rasa sama. Ini saya labelkan di sini. Dasar. Okay, saya ambil yang paling tinggi ya antara dua ni. Puncak. Dasar. Okay, sini. Puncak. Dasar. Okay, saya ambil terus pergerakan yang penting ya. Puncak. Okay, kemudian di sini. Dasar. Puncak. Dan dasar. Okay, jadi untuk Apple sekarang ni, all time high adalah pada aras yang terkini ya. Saya kena labelkan di sini. Aras yang terkini, all time high. Juga merupakan pada aras harga semasa. Okey. Okey, jadi saya labelkan. Okey, saya ambil pergerakan yang dekat sikit. Mula daripada sini. Okey, jadi ini adalah all time low. Dan ini adalah all time high. Okey, di sini. Dan saya akan labelkan setiap puncak dan dasar di antaranya. Puncak satu. Dasar satu pula. Okey, puncak dua. Dasar dua.
Okey, dan seterusnya. Puncak 5 dan akhir sekali dasar 5. Okey, sekarang ini adalah kes yang unik sikit. Kenapa? Kita tidak ada rintangan. Dan semua puncak dan dasar berada di bawah harga semasa. Okey, jadi ini adalah dasar kelima. Okey, jadi saya akan labelkan setiap satu. All time low di sini. Okey, kemudian dasar pertama, puncak pertama. Okey, dasar kedua. Okey, puncak kedua. Okey, dasar keempat. Dasar ketiga. Puncak pertama. Puncak ketiga. Dasar kelima. Puncak keempat dan akhir sekali puncak kelima. Okey, sebenarnya ini all time pun tak ada lagi ya. Kerana apa? Kerana belum lagi membentuk lekuk. Okey, bukan lagi membentuk puncak. Okey, jadi begini. Saya punya arah sokongan. Okey, ini semua sokongan. Kenapa? Kerana berada di bawah harga semasa. Okey. Jadi saya boleh tambah lagi. Apa yang saya boleh tambah? Saya boleh tambah moving average. Okey, jadi seperti tadi insert indicator trend moving average. Kita mulakan dengan moving average 20 berwarna merah. Okey. Okey. Kemudian tambah lagi satu moving average. Ini moving average lagi sekali exponential moving average ya. Moving average exponential 55. Okey, saya warnakan biru. Okey, jadi sekarang kita dah ada EMA 20 di sini. Okey. Dan kerana ia berdekatan dengan puncak 5, saya sekalikan untuk satu aras ya. Dan di sini adalah EMA 25. Okey. Baik. Sekarang saya labelkan. Okey, ini adalah arah sokongan satu ya. Okey, semua ni adalah arah sokongan. Kerana di bawah harga semasa. Kita ada 11 ya arah sokongan untuk kes ini. Okey, S8 dan seterusnya. Okey, dan akhir kali S11 yang juga merupakan all time low untuk kerangka masa yang kita pilih. Okey, sekarang apa kita buat ya? Kita gunakan kombinasi puncak dan dasar dan juga moving average untuk menentukan mana satu yang lebih penting, okey, yang lebih signifikan. Okey, straight sekali saya dapat lihat terus kita ada
sokongan yang kedua. Okey, kenapa? Kerana ada EMA 20 dan juga puncak yang kelima pada arah yang sama. Kemudian juga arah sokongan yang ketiga. Kerana apa? Ada dua item. EMA 55 berserta dengan puncak yang ketiga di sini ya. Ini merupakan arah yang juga penting. Okey. Kemudian mana lagi yang kita ada dua item ataupun lebih pada arah yang sama. Okey, tiada ya. Okey, cuma untuk sokongan 2 dan sokongan 3. Okey, jadi untuk Apple, untuk carta harian, arah sokongan yang penting sekarang ni adalah berada pada arah S2 iaitu 152.56 USD dan 149 USD. Okey, S3. Okey. Jadi kalau harga melakukan pembetulan melepasi kedua-dua arah sini, kita boleh menjangkakan ada pergerakan yang lebih besar ke bawah ya. Jika dua arah sini berjaya ditembusi. Okey, untuk Apple carta harian. Okey, itu caranya. Okey. Jadi bagaimana pula untuk pasaran yang mendatang? Kita lihat daripada daripada pandangan pasaran naik dan menurun. Kalau pasaran mendatang pula bagaimana? Okey, jadi arah sokongan ditanya untuk pasaran mendatang simple. Okey, hanya ada dua iaitu kita akan mencari arah melintang di mana puncak-puncak berkumpul. Ini adalah arah pergerakan puncak mendatang, okey, seperti di sini. Dan juga yang keduanya ialah arah di mana dasar berkumpul ya ataupun dasar mendatang. Okey, seperti di sini. Ini yang kita buat. Okey, saya cuba cari contoh tak silap saya. Okey, mungkin tak ada contoh yang sesuai sekarang. Okey, tapi kita kena mencari di mana arah puncak-puncak berkumpul, kita buat satu garis purata dan di mana arah dasar-dasar berkumpul kita buat satu garis purata, itu adalah arah sokongan dan rintangan. Okey, maknanya untuk kes ni arah puncak mendatang ini adalah arah rintangan. Okay, di mana arah dasar mendatang adalah arah sokongan. Okay, jadi dua arah sini. Okey, baik. Sekarang ni seterusnya kita masuk ke dalam segmen terakhir untuk sesi ini. Kita akan bincangkan pula juga kena-mengena dengan arah sokongan dan rintangan ya. Tapi bukan kita menggunakan puncak dan dasar, kita menggunakan kaedah lain. Iaitu kita menggunakan kaedah pengiraan. Dan caranya dinamakan sebagai pivot point. Okey, jadi kita cerita sikit tentang pivot point. Kalau tadi kita mencari arah sokongan rintangan dengan visual ya. Contohnya tadi kita lihat pada carta Bitcoin, secara visual kita melihat okey di manakah puncak dan dasar. Tandakan, kemudian kita lihat di manakah puncak dasar dan juga moving average berkumpul, itu adalah arah yang paling penting. Okey, juga pada Ethereum tadi. Okey. Sorry, pada Apple tadi. Okey, kita buat arah sokongan dan rintangan dan kita cari okey di mana ada kumpulan sama ada puncak dan dasar ataupun moving average, itu adalah arah yang paling penting. Okay. Jadi sekarang ni kita menggunakan calculation, iaitu kita menggunakan pivot point untuk menentukan arah sokongan dan juga arah rintangan. Baik, jadi kita ada beberapa ya jenis pivot point. Yang pertama kita ada pivot point yang standard, okay, yang paling sering digunakan oleh pelabur dan pedagang untuk menentukan arah sokongan dan rintangan.
Yang kedua, kita ada pivot point demark. Okay. Jadi kita tak sentuh dengan mendalam pivot point demark, tapi kita lihat definisi dia sikit saja nanti selepas ini. Dan akhir sekali kita ada pivot point Fibonacci. Okay. Dan Fibonacci ni sangat menarik ya. Kerana nanti pada bahagian kedua arah sokongan rintangan, kita akan cerita tentang Fibonacci saja ya. Itu adalah yang kita akan pelajar esok. Tapi sekarang kita lihat dulu apakah cara pengiraan pivot point lebih-lebih lagi, iaitu pivot point standard. Pengenalan kepada pivot point. Okey, jadi pivot point ni kita bukannya menggunakan visual ya, seperti arah puncak dan dasar. Kita gunakan calculation dan kita akan ambil data-data daripada pergerakan harga. Okey, kita menggunakan harga tutup. Okey, jadi kita tahu ada 4 elemen harga ya, harga buka, harga tinggi, harga rendah dan harga tutup. Okay, jadi untuk pivot point kita gunakan harga tutup, harga rendah dan harga tinggi bagi tempoh yang sebelumnya ya, dan pada kerangka masa yang lebih besar. Okey, jangan risau, jangan pening kepala, ini semua akan dilakukan dengan automatik, tapi kita cuma nak faham bagaimana ia dihasilkan. Jadi untuk kerangka masa intraday, okey, kita akan gunakan apa? Okey, kita akan gunakan harga tutup, rendah dan tinggi bagi hari yang sebelumnya. Tapi kalau kita pergi ke kerangka masa yang lebih besar, okay, untuk kerangka masa sederhana, kita akan gunakan harga tutup, rendah, tinggi bagi minggu yang sebelumnya. Dan juga kita pergi lagi kepada kerangka masa yang lebih besar, okay, kerangka masa panjang. Kita akan gunakan data harga tutup, rendah dan tinggi bagi bulan yang sebelumnya. Okay, jadi bergantung kepada kerangka masa. Okay. Kemudian, cara kita mengira pula adalah menggunakan formula seperti berikut. Okay, jadi ini adalah pivot point standard ya. Okay. Pertama sekali, kita dapatkan point P. Okay. Kerana daripada point P inilah kita akan gunakan untuk mengira sokongan pertama, sokongan kedua, rintangan pertama dan rintangan yang kedua. Okay. Jadi kita gunakan apa? Kita gunakan harga tinggi, harga rendah dan harga tutup seperti yang kita lihat tadi. Okay, dan kita mendapatkan purata je. Okay, kita bahagi kepada 3. Setelah kita mendapat point P, barulah kita boleh mendapatkan arah sokongan dan rintangan ya. Jadi arah sokongan pertama, okay, S1. Okay, point P tadi kita darab 2 dan kita tolak dengan harga tertinggi tempoh yang sebelumnya. Okay, kita dapat arah sokongan pertama. Kemudian untuk arah rintangan pertama, lagi sekali kita akan gunakan P, okay, pivot point P, darab dengan 2, tolak pula ya, tolak dengan harga terendah. Okay, daripada tempoh yang sebelumnya, kita dapat rintangan yang pertama. Okay, dan seterusnya kita pergi ke langkah yang lagi satu, kita kira arah sokongan yang kedua. Okay, kali ini pivot point P kita tolak julat, okay, antara pergerakan harga antara harga tertinggi dan harga terendah. Kita dapat S2. Okay. Sekarang pula rintangan 2, R2. Kita gunakan point P, kita tambah dengan julat pergerakan antara harga tertinggi dan harga terendah. Ini julat ya. Baik. Okey, sekarang kita lihat bagaimana kita mentafsirkan pivot point. Okey, jadi pivot point di sini boleh menjadi arah sokongan dan rintangan ya. Kita lihat berlaku di beberapa tempat. Contohnya untuk pivot point P di sini adalah arah apa? Arah rintangan. Ya, pada ketika ini. Okey, dan di sini
Okey, di sini menjadi apa? Ini menjadi arah sokongan. Okey. Dan ada lagi beberapa tempat, contohnya di sini. Okey. Adalah arah rintangan. Di sini adalah arah sokongan. Okey, tapi itu yang dah lepas. Tapi kita nak tahu sekarang ialah kita berada di sini. Okey, kita nak tahu sekarang ni bergantung pada pergerakan harga, adakah harga akan bergerak ke atas? Okey. Ataupun adakah harga akan bergerak ke bawah ya, dan jika ia bergerak ke bawah sebagai contoh, kita akan perhatikan adakah ia berjaya melepasi aras-aras yang penting ini. Okey, kalau dia melepasi aras rintangan pertama, maknanya kita boleh menjangkakan ia akan buat pergerakan menghampiri aras pivot point ya, dan seterusnya. Jika pivot point juga berjaya ditembusi, kita menjangkakan pergerakan ke F1 dan seterusnya F2. Okey, jadi itu caranya. Okey, dan kita ada lagi beberapa ya jenis-jenis pivot point. Tapi ini yang paling kerap digunakan. Jangan risau kalau anda ada indikator pivot point, semua ni akan dikira secara automatik. Okey. Tapi kita kena faham bagaimana arah-arah sini dapat dirumuskan ya. Jadi sekarang ni kita lihat pula kepada contoh-contoh pivot point yang lain. Kita ada beberapa, kita ada 3 tadi pivot point standard yang kita dah cover. Kita juga ada variasi lain, iaitu yang pertama pivot point Fibonacci. Okey, jadi pivot point Fibonacci dikira sama dengan kita kirakan pivot point standard. Tapi hanya sama pada cara pengiraan point P. Jadi kalau kita lihat tadi, persamaan antara Fibonacci dan pivot point standard adalah hanya cara mengira pivot point P. Kemudian aras rintangan dan aras sokongan digunakan dengan cara lain. Menggunakan nisbah Fibonacci untuk menentukan arah sokongan dan rintangan. Sama ada pada nisbah 0.382 ataupun nisbah emas 0.618. Apa itu nisbah Fibonacci? Apa itu nisbah emas? Ini kita akan belajar di webinar hari esok ya. Kita masih lagi akan bercerita tentang arah sokongan rintangan, tapi kita menggunakan Fibonacci untuk menentukannya. Jadi pivot point Fibonacci, cara nak kira pivot point P sama, tetapi arah sokongan dan rintangan berbeza kerana ia menggunakan nisbah Fibonacci. Kemudian, seperti ini. Pivot point sama, harga close, harga tutup, harga terendah L, harga tertinggi H dibagikan dengan 3, kita dapat pivot point. Kemudian cara nak mendapatkan rintangan 1, sokongan 1 dan seterusnya, kita menggunakan Fibonacci ya. Dapat ni untuk rintangan pertama kita gunakan nisbah 0.382, untuk rintangan kedua kita gunakan nisbah 0.618 dan rintangan 3 kita gunakan nisbah 1. Dan ini semua adalah nisbah Fibonacci yang akan kita belajar di webinar yang seterusnya nanti. Tapi bukan itu saja. Kita ada lagi satu variasi pivot point, iaitu pivot point demak ya. Jadi pivot point demak ni mempunyai berbeza sikit cara kita mengiranya, kerana ia lebih bergantung antara hubungan harga tutup dan harga buka ya. Jadi kita tak akan masuk mendalam, kita hanya lihat secara surface saja, begini lebih kurang ya cara kita mendapatkan pivot point demak. Baik, tapi kita akan biasanya menggunakan pivot point standard. Baik. Jadi sekarang ni kita nak lihat lagi satu contoh ya, contoh bagaimana kita nak menentukan puncak dan dasar dengan menentukan arah sokongan dan rintangan secara visual dengan menggunakan puncak dan dasar.
Okay, jadi kita dah try Apple, saya nak try saham syarikat lain pula ya. Okay, apa lagi yang mungkin kita berminat pada pasaran saham ya. Okay, saya minat cerita Mandalorian, saya suka Disney Plus. Okay, jadi saya nak lihat saham Disney pula. Okay, baik. Okay, ini menarik. Kita mungkin baru keluar daripada pasaran mendatang. Okay, tak apa. Jadi apa saya buat? Pertama sekali saya kena tentukan kerangka masa apa yang saya nak gunakan untuk berdagang. Okey, untuk ini saya akan gunakan daripada sini hinggalah kepada pergerakan semasa. Okey, saya letakkan dulu. Ini adalah di sini ya. Harian di satu. Okey. Sekarang saya mula menandakan langkah kedua apa? All time high dan all time low. Okey, saya cari. All time high di sini jelas. Okey, all time low di mana? Di sini. Saya akan tandakan setiap puncak-puncak dan dasar yang telah terbentuk. Okey, tapi saya tandakan yang signifikan ya. Okey, jadi kita lihat satu persatu bagaimana saya asingkan yang penting yang tak penting. Jadi bagi saya pergerakan daripada sini ke sini adalah satu pergerakan. Okey, jadi saya katakan ini adalah puncak saya yang pertama. Okey. Dan ini adalah dasar saya yang pertama. Kemudian all time high dan selepas dasar kena ada puncak ya. Jadi dasar, puncak, kemudian dasar balik. Dasar balik yang jelas bagi saya ialah di sini. Okey, dasar yang jelas. Okey. Saya labelkan sebagai dasar 2. Okey. Kemudian ini juga bagi saya adalah pergerakan puncak yang jelas. Okey, jadi ini adalah puncak kedua. Lepas dasar ada puncak, lepas puncak ada dasar. Kena ikut turutan. Kita boleh lepas puncak, puncak terus. Okay? Jadi lepas puncak ni kena ada dasar. Jadi dalam 3 dasar ni saya ambil yang paling dalam. Ini adalah saya punya dasar yang ketiga. Okay. Dan selepas dasar kena ada puncak dan puncak yang jelas adalah di sini. Okay, puncak 3. Okay. Dan lepas puncak kita akan ada dasar. Untuk ini saya ambil yang paling dalam antara 3 ni adalah di sini. Okay, ini adalah dasar yang keempat dan akhir sekali puncak yang keempat. Sebelum kita pergi ke harga semasa. Dasar keempat sini, puncak keempat di sini. Okay, sekarang
saya labelkan setiap satu. Okay, saya letakkan aras. Okay, mungkin saya alihkan dulu. Okay, jadi saya mulakan daripada all time high sini. Okay, kemudian puncak ketiga, puncak kedua, dan puncak pertama. Okay, kemudian puncak keempat, dasar ketiga, dasar kedua, dan lihat dasar kedua dan dasar keempat berada pada arah yang sama ya. Okay, kemudian dasar pertama, okay, hinggalah kepada all time low jauh di bawah. Jadi sekarang saya ada banyak rintangan dan arah sokongan saya hanya satu ya di sini. Yang lain semua adalah aras rintangan. Okey. Tukar balik kepada candlestick. Dan saya akan tambah lagi moving average. Okay, insert indicator. Trend, moving average 20 dulu. Exponential ya. And then merah. Okey, satu. Okey, kita perhatikan dia dah berada pada aras yang sama dengan dasar satu. Okey, jadi saya labelkan dahulu ini adalah EMA 20. Okey. Kemudian saya insert lagi satu lagi moving average, tapi kali ini moving average 55. Bukan warna biru. Okey, dan dia berada pada aras yang sama dengan dasar kedua ya. Di sini. EMA 55. Okey, kemudian saya labelkan setiap rintangan. Okey, rintangan satu. Rintangan dua. Okey. Kemudian ini adalah rintangan tiga. Okey. Kemudian rintangan 4 dan sekarang ni kita berada pada tempat yang menarik ya, kerana puncak 1, 2 dan 3 berada sangat berdekatan. Okey. Jadi kita ada satu teknik ya, yang mana kita akan menggabungkan. Kita gabungkan ketiga-tiga garisan ni sebagai satu rintangan. Okey, kita namakan sebagai rintangan 5. Pun boleh juga. Jika terlalu dekat. Okey. Kemudian yang terakhir adalah rintangan yang ke-6 pada aras all time high. Kita labelkan mana yang paling penting. Okey, jadi saya dapat lihat tadi aras rintangan satu penting. Kenapa? Kerana ada EMA 20 dan dasar satu. Okey, dua item pada rintangan satu. Rintangan dua juga okey, penting. Okey, kenapa? Kerana ada EMA 55, okey, dasar keempat dan juga dasar ketiga. Okey, sekarang saya kasih bintang. Okey, jadi rintangan kedua, okey, mungkin saya kena alihkan dulu. Rintangan kedua, saya kasih kenapa? EMA 55, dasar keempat, tarik sikit, dasar keempat dan dasar kedua. 3 item. Rintangan yang pertama tadi saya kasih 2 bintang. Okay, kerana ada EMA 20 dan dasar pertama. Okay. Tetapi jangan lupa di atas ni ya, rintangan
kelima, kita ada puncak 3, puncak 2 dan puncak 1 berdekatan. Saya sekalikan. Jadi saya kasih ni juga 3 bintang. Okey. Yang lain semua 1 bintang. Okey, jadi untuk saham Disney, okey, aras yang paling penting ialah aras rintangan 5 dan juga rintangan 2, kemudian diikuti dengan rintangan 1. Okey, menjadi aras yang penting. Okey, aras yang kuat. Okey, kenapa? Banyak item yang berkumpul pada aras yang sama. Okey, untuk aras 1 kita ada exponential moving average 20, kemudian dasar 1 ya pada aras yang sama. Untuk rintangan 2 kita ada exponential moving average 55, garisan biru ni. Okey, dasar keempat dan dasar kedua, 3 item. Okey, dan rintangan yang kelima kita ada puncak 3, puncak 2, puncak 1 berdekatan. Okey, kita sekalikan dalam satu aras. Okey, jadi 3 aras ni, terutama aras 2 dan rintangan 5. Okey, jadi ini caranya kita kategorikan aras sokongan dan rintangan dari segi kepentingan. Okey, di mana banyak item berkumpul, di situlah aras yang lebih penting. Okey, baik. Jadi, itulah dia berkenaan tentang aras sokongan dan aras rintangan. Ya. Jadi sebenarnya simple saja. Tetapi apabila kita nak memplotkannya pada carta, mungkin tak begitu mudah. Ya. Yang paling penting kita kena tahu apakah pergerakan yang kita nak ambil kira dan pergerakan kecil yang kita akan abaikan. Jadi kalau kita nak ambil ke semua lekuk-lekuk di dalam carta, penuh nanti kita punya carta dengan garisan, kita langsung tak dapat nak membuat analisa. Okey, bayangkan kalau saya sekalikan ya, kalau saya buka kembali carta ini. Okey, kalau katakan saya nak letakkan ini sebagai puncak, ini sebagai dasar, ini sebagai puncak, ini sebagai dasar. Penuh nanti, okey, saya punya carta. Okey, dan saya langsung tak dapat nak buat analisa. Okey, oleh itu yang penting kita kena ikut step by step. Okey, jadi step yang pertama tadi, okey, kita tentukan kerangka masa. Okey, kita tentukan kerangka masa untuk kita berdagang. Okey, dalam contoh tadi, saya ambil daripada sini hingga ke sini. Okey, yang luar daripada kawasan ini saya akan ignore. Okey, kerana yang pertama, yang belakangnya terlalu jauh dengan harga semasa. Kemudian yang kedua ialah kerana kalau saya ambil kira kesemuanya, okay, penuh nanti saya punya carta dengan garisan saya sendiri pun tak tahu mana satu sokongan, mana satu rintangan. Okey. Dan yang kedua ialah saya akan tandakan aras all time high dan aras all time low. Okey, di sini saya tandakan all time high, aras yang paling tinggi ya dalam kerangka masa yang saya pilih tadi. Yang paling tinggi di sini arasnya, yang paling rendah di sini saya tandakan. Okey, kemudian okey, saya tandakan semua aras puncak-puncak dan dasar yang terbentuk. Okey, yang telah terbentuk yang di belakang harga semasa. Okey, seperti di sini saya tandakan okey, di belakang harga semasa ya, harga semasa di sini. Segala puncak dan dasar di belakang ya yang telah berlaku saya akan tandakan yang signifikan. Okey, sini dan seterusnya saya tandakan. Okey. Dan akhir sekali langkah yang keempat ialah kita nak asingkan. Okey, di mana puncak dan dasar berkumpul, itu adalah yang lebih signifikannya. Bukan itu saja, di mana puncak dan dasar berkumpul dan juga moving average ya. Okey, seperti di sini. Okey, di situlah okey. Di situlah tempat yang paling penting. Okey, seperti yang kita buat di sini. Okay, kalau contoh tadi untuk saham Disney ialah rintangan kedua dan rintangan kelima paling penting. Okay, kerana ada 3 item yang menyokong puncak 3, 2, 1 untuk rintangan 5,
Dan untuk rintangan 2, exponential moving average 55, garisan biru ni dasar 4 dan dasar 2, dan diikuti dengan rintangan 1 ya, ada EMA 20, garisan merah ini dan dasar pertama. Okay. Jadi inilah cara kita menggunakan secara visual untuk menentukan arah sokongan dan arah rintangan. Baik, jadi itu saja daripada saya untuk hari ini. Dan untuk hari esok, kita akan masih lagi berbincang tentang arah sokongan dan rintangan. Okay, tetapi kita menggunakan teknik yang sangat menarik, iaitu kita menggunakan magic Fibonacci. Ya. Kita gunakan nisbah emas, okay, dan kita gunakan ini untuk menentukan arah sokongan dan rintangan yang berpotensi berlaku di masa hadapan pada carta. Okay, jadi terima kasih yang mengikuti saya dan kita akan jumpa lagi di webinar yang seterusnya. Juga di malam ni jam 8 kita ada Follow the Bull Show bersama saya, Zul Razak dan juga Satul. Ya, kita akan bincangkan tentang perkembangan terkini di dalam pasaran kewangannya. Oleh itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.